الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjayalah orang-orang yang bertakwa. Carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah pada hari yang mulia ini kita merenung suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi fima fa'al. Maksudnya, tidak akan terlepas dua kaki anak Adam sehingga dia ditanya tentang 4 soalan. Yang pertama tentang umurnya bagaimana dihabiskan, tentang mudanya bagaimana digunakan, yang ketiga tentang hartanya dari mana diperolehi dan di mana dibelanjakan, dan keempat tentang ilmunya apakah yang diamalkan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kita berhubung 4 soalan yang nampak mudah tapi ramai di kalangan kita yang tidak mengamalkan. Yang pertama, an umrihi fima afna. Kita akan ditanya bagaimana kita habiskan umur kita. Atau dalam arti kata yang lain, bagaimana kita menghabiskan nikmat masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pada hari ini marilah kita bermuhasabah. Bagaimana hari ini kita menghabiskan masa kita? Bagaimana kita menghabiskan siang dan malam kita? Adakah menghabiskan masa berjam-jam dengan menonton filem, drama dan telenovela? Atau menghabiskan masa kita dengan aktiviti yang berfaedah? Berapa ramai di kalangan kita yang sanggup untuk duduk di masjid antara maghrib dan isyak atau selepas subuh untuk mendengar agama, belajar Quran, membaca Al-Quran, berzikir dan ibadat-ibadat yang lain? Adakah kita menghabiskan masa dengan menonton bola atau rancangan sukan sehingga larut malam di kedai kopi atau di hadapan televisyen? Berapa ramai pula di kalangan kita yang menghidupkan malam dengan solat tahajud, dan berapa ramai yang datang solat subuh secara berjemaah? Berapa ramai yang menghadiri program Jom Heboh atau menyaksikan Akademi Fantasia, Malaysian Idol,
berbanding yang menghadiri dan menonton forum perdana hal ehwal Islam, atau rancangan realiti imam muda, ustazah salihah, atau rancangan salihah. Berapa ramai di kalangan kita yang memilih channel TV Al-Hijrah atau Astro Oasis berbanding saluran-saluran televisyen yang lain. Justru itu, berdasarkan hadis yang dibaca pada pagi ini, mimbar Jumaat mengajak para jemaah, marilah sama-sama kita menghargai masa, dan jangan dibiarkan berlalu dengan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa yang diabaikan merupakan satu kerugian bagi kita. Marilah kita menghayati ungkapan Hasan Al-Basri rahimahullah yang menyebut, laqad adrakna man kana al-waqtu fihim anfasa min danarihim wa dhahabihim wa fiddatihim. Kami sempat bertemu dengan generasi yang waktu mereka lebih berharga daripada dinar, emas dan perak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soalan yang kedua yang kita semua akan ditanya di akhirat nanti ialah wa anshababihi fima ablah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, bagaimana kita menghabiskan masa muda kita? Adakah kita menghabiskan masa muda kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mensia-siakan zaman muda kita dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah wahai anak muda yang ada pada hari ini, golongan muda hari ini perlu mencontohi pemuda Ashabul Kahfi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi, pemuda yang berani mempertahankan akidah dan agama sekalipun bilangan mereka sedikit. Mereka tetap mempertahankan agama di hadapan raja yang zalim yang memaksa mereka kembali kepada kekufuran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di dalam sejarah Islam menceritakan kepada kita betapa hebatnya peranan pemuda-pemuda Islam berjuang mempertahankan Islam sehingga Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia. Oleh itu, menyadari betapa pentingnya golongan pemuda di dalam Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat terhadap golongan pemuda. Buktinya, mereka yang mula-mula memeluk Islam dan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di kalangan pemuda-pemuda yang umur mereka lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Muslimin sidang Jumaat sekalian, bagaimana pemuda umat Islam hari ini? Adakah mereka membesar dalam keadaan beriman dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka telah lupa tanggungjawab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ramai di kalangan pemuda hari ini berpegang dengan slogan zaman muda hanya sekali. Oleh itu mereka bebas untuk melakukan apa sahaja yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, dan mereka menurut sahaja apa yang dibisikkan oleh syaitan dalam hati sanubari mereka. Sebahagian besar dari golongan pemuda Islam pada hari ini sudah tidak lagi mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengabaikan salat. Mereka merasakan ibadat solat sangat membebankan, seolah-olah susah dari mendaki gunung yang tinggi atau berenang di dalam lautan api. Golongan pemuda seperti ini lebih gemar menghabiskan masa mereka melepak di perhentian bas, di pusat membeli belah, di tepi pantai yang menjadi tempat